السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan cara-cara untuk kita bersabar apabila kita ditimpa sesuatu perkara yang kita tidak suka. Khususnya apabila orang menzalimi kita ataupun orang menyakiti kita ataupun melakukan sesuatu yang menyebabkan kita akan sedih pada kebiasaannya. Jadi perkara-perkara seperti ini tuan-tuan memang berlaku kepada kita semua. Yang lebih menyedihkan kita kalau kita disakiti oleh orang yang paling kita sayang. Kita seorang suami, yang menyakiti kita adalah seorang isteri kita. Ini benda yang melibatkan emosi. Kita mungkin satu orang pemimpin yang hebat, tokoh, seorang sarjana. Tapi kalau yang menyakiti kita itu mempunyai hubungan peribadi yang sangat rapat, misalnya dia adalah anak kita yang sangat kita sayang, ataupun dia adalah isteri kita, ataupun suami kita, dia adalah ibu ataupun ayah kita, maka ini antara benda yang ramai manusia sangat sukar untuk melepasi ujian seperti ini. Kita mungkin boleh sabar dengan orang yang biasa, jiran kita, kawan kita, buat kita macam-macam. Tapi bila orang tu dia sangat rapat peribadi dia dengan kita, maka ini antara perkara yang menjadi kesukaran untuk kita menghadapinya. Dan kita boleh tengok ramai orang yang stres, daripada stres dia jadi depressed, mengalami depression yang lebih teruk. Dia akan pergi kepada benda-benda yang lebih dahsyat, seperti melukakan diri sendiri dan sebagainya. Maka para ulama mengumpulkan dalil-dalil yang ada untuk dijadikan panduan kepada kita apabila ada orang yang menyakiti kita dan sebagainya. Maka bagaimanakah cara untuk kita menghadapi supaya kita lebih kuat bila kita berhadapan dengan manusia yang suka menyakiti kita. Baik, yang pertamanya tuan-tuan sekalian, apakah kaedah yang paling utama kan untuk kita menghadapi keadaan ini? Maka yang pertamanya disyorkan kepada kita supaya kita meyakini bahawa semua itu adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nombor satu. Macam mana kita nak apply benda ni? Kan?
Orang tu menyakiti kita, dia ganggu kita, dia kacau kita, dia menzalimi kita, dia buat aniaya kepada kita. Mungkin dalam bab rumah tangga dia adalah suami yang kita sayang, tapi dialah yang betray kita. Mungkin dia adalah isteri kita, tak ada dah isteri lain. Itulah isteri hak kita kenal mula-mula zaman kita sekolah sampai umur kita 20 lebih, kita kahwin dengan dia, kita ada anak, tiba-tiba isteri inilah kemudiannya curang, sebagai contoh. Na'udzubillah. Ataupun anak kita, ataupun siapa-siapa yang kita sangat sayang. Dan biasa berlaku dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala uji kita melalui orang hak kita sayang, ataupun melalui harta yang kita sayang. Ini banyak kali berlaku kepada manusia. Maka macam mana kita nak train, kita nak latih diri kita supaya kita kuat menghadapi ujian-ujian yang seperti ini? Maka yang pertamanya, kita perlu meyakini bahawa semua itu adalah keputusan daripada Allah. Itu adalah ketetapan daripada Allah. Baik, macam mana orang yang yakin benda ni ditakdirkan oleh Allah, dia jadi redha, dia jadi satu orang yang mudah untuk terima? Tuan-tuan, sebelum ni dalam kuliah saya sebelum ni, saya banyak buat perumpamaan yang mudah untuk tuan-tuan faham. Allah dengan kita ni hubungan tu macam mana? Apa hubungan kita dengan Allah? What kind of relationship? Hubungan yang jenis macam mana kita dengan Allah? Kita akan jawab, kita adalah hamba, Allah adalah Tuhan. Baik, bila kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhan, apa yang Nabi ajarkan kepada kita? Nabi ajarkan kepada kita bahawa kemuncak kecintaan yang tertinggi bukannya kita dengan isteri kita, bukannya kita dengan suami kita, bukan kita dengan anak kita ataupun dengan mana-mana manusia, tapi kecintaan yang paling tinggi adalah kita dengan Allah. Siapa-siapa yang boleh buat yang paling dia cintai itu adalah Allah, maka apa sahaja keputusan Allah kita akan terima dengan senang hati, walaupun pada kebiasaannya ramai manusia susah untuk terima keputusan tu. Saya ambil contoh dekat tuan-tuan. Orang hak kita sayang siapa dia? Biasanya kita kata anak kita. Hak kita paling sayang, anak lah. Manusia hak paling kita sayang, anak lah. Dengan anak ni kita sanggup keluar duit 6,000, 7,000, 8,000 nak bawa dia pergi umrah kalau dengan anak. Tapi kebiasaannya kita tak sponsor kawan kita 6,000, 7,000, 8,000 pergi umrah, kecuali orang tu kaya sangat ataupun dia ada sesuatu perkara yang tertentu, itu lain. Tapi kebiasaannya kita ni, siapa yang kita sanggup sponsor 6,000, 7,000, 8,000 untuk pergi umrah? Anak. Bukan setakat tu, kita akan tanya anak lagi nak pergi berjalan mana, nak pergi melancong mana. Anak sebut nak pergi England ke, nak pergi Korea ke, nak pergi Bosnia, nak pergi Balkan ke. Kita sanggup keluar duit 8,000 sebab anak nak pergi. Pasal apa kalau dengan orang lain, dengan jiran kita, kita tak sanggup perhabis 8,000, 7,000 untuk pergi umrah ataupun melancong, tapi pasal apa anak kita sanggup perhabis? Pasal kita sayang kat dia. Jiran kita tak sayang kat dia, sayang sekadar jiran, tapi tak ada sayang sungguh-sungguh. Sayang sungguh pasal tu kita sponsor anak kita. Sama dengan orang yang sponsor kawan dia, dia sanggup perhabis 7,000, 8,000, 10,000 pergi overseas. Pasal apa? Sebab dia sayang sungguh kat kawan dia tu. Ada sesuatu yang berlaku sehingga menyebabkan dia sayang sungguh dekat kawan tu. Tu kita dengan manusia, kita sanggup perhabis. Kadang-kadang anak kita dia nak benda yang mana biasanya kita tak suka, tapi sebab anak kita minta,
kita sanggup tunaikan benda yang dia mahu sebab kasih sayang kita kepada anak kita. Susah nak dapat pun kita sanggup juga cari bagi dapat. Pasal sayang tu. Maka Allah, bila kita sayang sungguh kepada Allah, bila kita kata bahawa ujian ini datang daripada Allah, walaupun orang tu menyakiti kita, tapi kita kata bahawa orang tu menyakiti kita kerana ia takdir daripada Allah, maka perasaan kita yang tak boleh terima ujian macam tu akhirnya menyebabkan kita boleh terima. Kita jadi boleh terima, tuan-tuan. Orang hak tak suka busuk, orang yang tak suka busuk, tapi dengan sebab dia sayang dekat kucing, tuan-tuan sekalian, dia sanggup menghadapi busuk kucing tu. Tai kucing pun dia sanggup terima. Pasal apa? Sebab dia sayang sungguh dekat kucing. Orang lain masuk rumah dia bau kucing tu, tak boleh masuk rumah dia, tapi dia boleh duduk dengan bau kucing tu. Pasal dia sayang sungguh dekat kucing tu. Manusia dengan sebab cinta, dia sanggup buat benda yang pada kebiasaannya dia tak boleh terima. Sama juga, tuan-tuan biasa tengok orang kaya, perempuan kaya pi kahwin dengan lelaki kampung. Saya dah kenal beberapa orang. Perempuan tu anak orang kaya, tapi sebab cinta dia kepada lelaki tu, dia tak heran dengan harta ayah dia, dia tak heran dengan harta ibu dia, dan dia tak heran dengan kedudukan keluarga dia. Pasal cinta dia kepada lelaki tu. Kita biasa tengok ada orang dia sanggup tinggal tanah tumpah negara dia, dia sanggup tinggal makanan kesukaan dia, dan dia suka makan benda yang asing kepada dia selama ni. Pasal apa? Kerana cinta dia kepada pasangan dia. Orang putih tiba-tiba boleh makan masakan Melayu. Pasal apa? Sebab dia kahwin dengan perempuan Melayu. Sebab cinta tadi mengubah segala-galanya. Maka kalau kita, tuan-tuan sekalian, kecintaan kita dengan Allah tu, sungguh kita letak Allah Ta'ala tu sebagai tempat yang paling tinggi, maka apa sahaja ujian yang datang kepada kita, kita akan terima dengan tenang. Sebab kita kata hak ni benda ni berlaku sebab dia telah ditetapkan oleh Allah. Orang yang macam ni, tuan-tuan, dia boleh kontrol stres dia, tekanan dia. Orang yang macam ni, dengan izin Allah, dia takkan mencederakan diri dia, dia takkan bunuh diri, dia takkan buat zalim, dera, buli apa semua keluarga dia dan sebagainya, sebab dia boleh kawal tekanan diri tu. Ini penting. Tempat nombor satu, kalau kita boleh yakin semua ni keputusan Allah, takdir Allah, dan Allah itulah kekasih kita, hak kita paling kasih, hak kita paling sayang, maka kita boleh terima dengan mudah dan tenang setiap benda musibah, benda buruk yang berlaku kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana kita nak hadapi, tuan-tuan? Kita kena menganggap bahawa segala kezaliman yang orang buat kepada kita itu adalah dosa kita, kan? Dosa kita. Dan dosa kita ni, tuan-tuan, Allah bila dia kasih kepada kita, dia akan segerakan the punishment. Hukuman tu uqubah, hukuman daripada Allah. Bila dia kasih kepada makhluk tu, Allah Ta'ala akan segerakan hukuman. Berbeza dengan manusia yang Allah Ta'ala murka. Manusia yang Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala tangguh hukuman itu, sehingga menyebabkan manusia itu bersenang lenang dengan dosa yang dia buat. Itu beza layanan Allah kepada hamba dia, hak dia kasih. Surah Asy-Syura ayat 30, Allah Ta'ala menyebut wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa sahaja musibah yang menimpa kamu, maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri,
dan Allah memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Setiap musibah Allah Ta'ala kata apa? Puncanya daripada kesalahan kita sendiri. Kuliah saya 2, 3, 4 bulan 5 lepas rasanya, 4-5 bulan lepas, di satu tempat tu tajuk berkenaan dengan dosa suami isteri kan? Macam mana dosa suami dan dosa isteri. Apa kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala? Imam Ghazali kata wali Allah kan? Wali Allah ni siapa dia? Iaitu orang yang beriman dan bertakwa. Kita bila kita sebut wali Allah di sisi ahli sunnah wal jamaah, wali Allah ialah orang yang beriman dan bertakwa. Wali Allah, dosa dia, kita nak tahu macam mana dosa kita tuan-tuan sekalian, apabila isteri kita menimbulkan pelbagai masalah. Maka bila isteri kita menimbulkan pelbagai masalah, Hujjatul Islam Imam Ghazali kata ketahuilah itu berpunca daripada dosa yang kamu lakukan. Sebab itu kalam salafus salih bila dikaitkan dengan masalah sikap isteri dan sebagainya, dia kata dia lebih rela Allah Ta'ala hukum dia melalui perbuatan isteri dia berbanding dengan dia terpaksa berhadapan dengan azab Allah di hari akhirat lantaran dosa itu belum dibersihkan. Tuh, tuan-tuan. Sebab tu kita, tuan-tuan, bila kita ada problem, kita akan ingat ini dosa aku mesti hadapi benda ni supaya dosa aku bersih. Daripada kita terpaksa berhadapan dengan azab Allah di hari akhirat, baik bagi bersih dulu atas dunia. Bagi bersih dulu. Maka datanglah masalah anak macam mana sekalipun, masalah isteri ke apa sekalipun, problem kita dengan mak dengan ayah macam mana sekalipun, kita tahu ini proses pembersihan diri kita. Kita akan strong, kita akan kuat. Kita tak akan jadi lemah. Pasal apa? Sebab kita tahu ini adalah kafarah, cara membersihkan dosa. Dan kita kena perbetulkan kesilapan-kesilapan yang kita lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, ulama mengajar kepada kita supaya kita percaya dalam banyak-banyak pahala yang bagus ni, tuan-tuan. Pahala-pahala yang bagus ni, pahala apa yang bagus? Kita tahu bahawa antara benda pertama yang akan disoal kepada kita hari akhirat, sembahyang. Itu ibadat yang akan disoal, yang akan diperiksa pertama sekali di hari akhirat. Pahala ni, tuan-tuan, dalam banyak-banyak pahala, pahala mana yang terbaik? Pahala mana yang terbaik? Pahala sembahyang ke, pahala puasa ke, pahala haji umrah ke, pahala zakat ke, pahala sedekah ke, pahala tolong orang ke, pahala apa? Maka yang ketiga ni, ulama mengajar kepada kita yang paling bagus adalah pahala sabar dan pahala suka memaafkan kesalahan orang. Itu antara the best kan, pahala, rewards, ganjaran daripada Allah yang paling baik, iaitu pahala orang yang sabar dan suka memaafkan kesalahan orang. Contoh kan, surah Asy-Syura ayat yang ke-40, Allah Ta'ala firman apa? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Kita nak balas boleh balas, tapi Allah Ta'ala kata apa? Sesiapa yang memaafkan dan dia islah, dia buat baik, maka pahala dia itu atas tanggungan Allah. Allah Ta'ala kata berhutang. Allah Ta'ala berhutang dengan orang tu. Tuan-tuan, kreditor dengan debtor, mana yang mulia? Kreditor dengan debtor, mana yang mulia?
Yang mulianya kreditor, kan? Pemiutang. Orang hak bagi hutang tu. Yang hinanya siapa dia tuan-tuan? Debtor, yakni orang yang berhutang. Kita berhutang orang, kita sentiasa duk takut ni, takut jumpa dia lah, due date lah, apa semua silap gitu, macam-macam masalah. Kreditor ni, pemiutang ni orang yang bagi hutang dekat kita. Hak ni tuan-tuan, pemiutang ni siapa dia? Yang bagi hutang dekat kita, yang kata dia berhutang. Dalam bab ni tuan-tuan, siapa yang berhutang dengan kita? Yang berhutang dengan kita adalah Allah. Allah, dia angkat kita tu tuan-tuan sampai tahap kita yang jadi kreditor, kita yang jadi pemiutang. Kita boleh tuntut hutang tu dengan Allah. Bila Allah Ta'ala kata dia tanggung pinjaman tu, hutang tu, maka itu menunjukkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bila dia guna istilah-istilah ni tuan-tuan, dia bukan kata macam kita tak sengaja tersilap cakap dan sudah. Ayat Quran dia tak silap. Setiap ayat perkataan dia tu dia ada sebab. Maka kerana itu ulama para mufassirun mengatakan bahawa ini menjadi dalil bahawa pahala sabar itu adalah pahala yang terbaik berbanding dengan pahala-pahala lain. Sehingga Allah Ta'ala kata dia berhutang. Kita sabar tuan-tuan sekalian, kita tak balas, kan, malah kita mengharapkan kebaikan, maka Allah Ta'ala kata dia berhutang dengan orang tu. Dia jadi penghutang, kita yang jadi pemiutang, kreditor. Itu betapa dahsyat gambaran besarnya pahala yang Allah Ta'ala janji kepada orang yang bersabar, yang sanggup memaafkan. Lepas tu dia susuli dengan dia buat baik, wa aslaha, dia buat baik. Contoh, kita accident. Bila accident, berapa nak kena bayar? Cek tengok dengan lampu pecah ke apa, calak semua 200 sebagai contoh. Sikit minor accident, kemalangan kecil. Tapi kita tak bagi 200, kita tambah lagi 100, 300. Padahalnya kerugian tu 200. Tak, kita tambah lagi 100. Wa aslaha, kita buat baik. Maka orang macam ni pahala dia sangat besar. Pahala dia sangat besar. Orang langgar kita, bukan kita salah, dia salah. Kita maafkan dia. Bukan setakat kita maafkan dia, kita bagi duit pula kat dia. Patut dia bagi duit kat kita, tak? Kita pula bagi duit kat dia. Kita kata tak apalah abang tak sengaja ikut muka abang. Kita bagi duit kat dia. Tuan-tuan, pahala orang yang macam ni sangat besar di sisi Allah. Pasal apa? Sebab dia tak tuntut balas atas benda yang orang tu buat kepada dia. Satu. Yang kedua, wa aslaha, dia pergi buat baik pula. Tapi berapa ramai yang buat benda lagu tu? Biasanya bertumbuk atas jalan tu, duk viral tu, duk jadi. Malu korang tuan-tuan, duk jadi lagu tu, malu korang. Kita kalau ikut hati memang kita pun nak angkat penumbuk juga. Kita pun reti bab nak bertumbuk, nak bergaduh ni bukan kita tak pandai pun. Tapi kita kena sabar, kan? Sabar tu orang baik. Kalau kita nak lenyek kawan tu, kita boleh lenyek. Saya pun biasa aksiden hak kecil-kecil apa semua ni, kalau ikut hati nak marah dekat orang tu, kita nak marah kat dia. Yang hampir aksiden pun ada, yang kita nak marah sangat kat orang tu. Tapi kita tahan diri kita ni tuan-tuan, kita tahan. Dan bila kita tahan tuan-tuan, kita tak ikut sangat nafsu ammarah. Dia mengelakkan diri kita daripada berlaku benda-benda yang tak sepatutnya. Yang tuan-tuan boleh tengok yang viral pelik-pelik tu pasal kita tak tahan. Kita diikut nak ammarah. Bila kita ikut ammarah, dia akan jadi macam-macam. Kadang-kadang orang himpit kita atas jalan, kita kalau ikut hati kita tak mau bagi. Kita dah queue panjang dah, kita rasa kita nak ajak kawan ni. Tapi tuan-tuan, bila kita ikut sangat benda macam tu, dia akan jadi benda lain. Kita pun bagi ruang kat dia, dia pun masuk.
Kalau ikut hati kita, kita tak mau bagi. Tapi wa aslaha, kita buat baik. Kan? Bila kita buat baik ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi pahala yang sangat besar. Kemudian yang keempat, tuan-tuan sekalian, susulan daripada tadi, bila kita maafkan, kita balas dengan kebaikan. Kan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala suka kepada orang yang muhsin, kan? Orang yang berbuat kebajikan. Kebajikan ni tuan-tuan, yang menjadi akhlak Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam, buat kebajikan dekat siapa? Kan? Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, tuan-tuan akan perasan bahawa cerita Nabi-Nabi ni boleh kata sangat banyak dia berkait dengan mak dengan ayah. Cuba tuan-tuan tengok cerita Nabi-Nabi. Tuan-tuan tengok cerita Nabi Yahya alaihi salam, kan? Cerita Nabi Yahya. Yang ni yang para ulama kata bila kita buat baik, dan buat baik tu hak nombor satu mak dengan ayah kita dulu. Ini menjadi identiti kepada setiap nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Buat baik. Kita bukan tak boleh buat baik pada orang lain, tapi kita kena cek dulu. Kita buat baik tu dengan mak ayah macam mana? Contoh Nabi Yahya alaihi salam, Allah Ta'ala cerita dalam surah Maryam ayat 14. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Dan Nabi Yahya alaihi salam sangat berbakti kepada ibu bapanya, orang tua dia, dan dia bukan orang yang sombong, dan dia bukan orang yang derhaka. Itu Nabi Yahya. Saya ingat dulu-dulu saya mula-mula mengajak, ada satu orang pakcik. Saya masa tu saya umur 25-26, baru start kuliah. Satu orang pakcik mai jumpa saya. Dia cerita masalah anak dia. Dia kata dia tengok saya, dia teringat kat anak dia. Anak dia ni orang jenis kaki masjid juga, pakai kopiah apa semua, suka kuliah. Tapi kalau dengan dia, dengan pakcik ni, ayah dia ni, dia jadi kurang ajar sikit. Budak baik, bukan budak tak baik, budak baik, jenis mengaji. Tapi kalau dengan ayah, dengan mak ni sembang tu, dia cakap tu, dia ada tinggi sikit. Sampai pakcik ni duduk menangis, duduk sedih, duduk cerita kat saya. Tuan-tuan, kadang-kadang kita, mungkin kita tak sengaja, kita overlook, kita terlepas pandang. Baik ni tuan-tuan, hak nombor satu kena dengan mak ayah dulu. Hak tu nombor satu, mak ayah dulu. Dan sebab tu Quran bila cerita pasal Nabi akan bersusun cerita tu. Para mufassirun dia boleh cerita kat kita satu-satu. Nabi ni kalau dengan mak, dengan ayah dia sangat buat baik. Sangat buat baik. Kita orang Melayu kita ni tuan-tuan, kalau sebut Nabi Muhammad kita biasa dengar, Nabi Isa, Nabi Yahya ni kita jarang dengar. Tapi Nabi Yahya hak kita jarang dengar pun, Allah Ta'ala cerita macam mana Nabi Yahya ni dia buat baik pada mak ayah dia, dan dia tidak sombong, dan dia tidak derhaka kepada mak ayah dia. Sebab tu bila para mufassirun dia ulas tentang la taqul lahum uffin, jangan berkata sekalipun. Ni bukan setakat perkataan tapi body language, bahasa badan kita, memek muka kita, air muka kita, kita kena pastikan sentiasa elok bila depan mak dengan ayah kita. Dia kena lagu tu. Baik. Yang keduanya tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala cerita macam mana Nabi Isa alaihissalam masa dia masih lagi kecil dan dia didokong oleh ibu dia. Masa tu Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam, yang mana dia kecil, didokong oleh mak dia, tapi dia boleh bercakap. Apa kata Nabi Isa kepada ibu dia Maryam? Dia kata wa barram biwalidati,
wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Tadi wabarran juga, wabarran Nabi Yahya tadi, Nabi Isa pun wabarran juga, wabarran bir, kan, buat baik. Allah menjadikan aku berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ada orang tanya, Ustaz, kita bila kita kahwin, kita nak kena utamakan mak ke isteri kita? Nak kena utamakan mak ke atau isteri kita? Sama juga orang perempuan duk telefon saya, duk tanya, Ustaz, saya nak kena utamakan suami saya ke atau mak ayah saya? Ni benda yang dilema lah tuan-tuan, benda yang jadi dilema. Macam mana kita nak buat? Nombor satu, general principle dia, prinsip umum kita dengan mak ayah, dengan isteri, dengan suami, tuan-tuan sekalian, prinsip umum, setiap pihak ni dia ada hak dia masing-masing. Dia ada hak masing-masing. Hak ibu pun ada, hak isteri kita pun ada. Kita tak boleh, bila kita nak bagi hak ke ibu kita, kita abaikan hak isteri kita. Tak boleh. Hak ibu kena bagi, hak isteri kita pun kita kena bagi. Sama dengan isteri. Macam mana suami dengan mak dengan ayah. Suami pun kita kena bagi hak dia, mak ayah pun kena bagi hak dia. Itu secara umum. Tetapi ada ketika-ketika tertentu berlaku pertembungan. Berlaku pertembungan. Contoh, suami ni dia kata kat isteri dia, aku tak suka hang sembang dengan mak lama-lama lagu tu. Berhentilah telefon kat mak. Aku tak suka hang telefon kat mak duk sembang dengan mak. Ini antara benda yang orang duk mai minta pendapat saya. Macam mana nak buat? Dia kata mak dia dah tua, mak dia sunyi, duduk jauh, kan? Tidak memungkinkan untuk kita pergi visit, ziarah mak tu kerap. Jadi perhubungan zaman kita ni telefon lah. Zaman kita sekarang telefon. Tapi bila telefon, suami pula tak suka. Ini masalah, tuan-tuan. Macam mana nak buat? Tuan-tuan, saya kata dekat hamba Allah ni, saya kata, saya ni dalam bab bagi pendapat, pandangan, saya pun bukan pandai. Sementelah lagi saya tidak berada di kasut puan. Saya kata kat perempuan ni, saya kata saya tak berada di kasut puan. Saya tidak duduk di dalam kasut dia, di kedudukan dia. Dan saya tak tahu cerita sebenar secara komprehensif, keseluruhan saya tak tahu. Jadi pendapat saya, nasihat saya ni mungkin betul, mungkin tepat dan mungkin tak betul pun. Cuma saya kata dua-dua ni kita kena jaga, kan? Suami pun kena jaga, ibu kita pun kita kena jaga. Malah para salafus salih bila sebut tentang ibu dengan tentang ayah dan ibu ni, mereka akan sebut babani maftuhani ilal jannah. Dia kata dua pintu yang terbuka ke syurga. Bila sebut ibu dan ayah ni, dua pintu. Ayah tu satu pintu, mak tu satu pintu kita untuk pergi ke syurga. Besarnya peranan ibu dan ayah dalam membawa kita ke syurga. Jadi kita tak boleh main-main. Tapi pada masa yang sama kita diuji dengan suami, sama ada dia tak faham ataupun dia memang dengki, kita tak tahu, tapi dia tak suka kita sembang lama-lama dengan mak kita. Saya kata kat perempuan ni, saya kata kalau saya sebagai seorang suami, isteri saya duduk selalu telefon mak dia, saya tak kisah, tuan-tuan. Saya tak kisah. Dia nak telefon pagi sampai petang pun tak apa. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab saya kata
bila saya tengok isteri saya bercakap dengan mak saya dan saya bagi keselesaan kepada dia bercakap dengan mak dia, saya yakin Allah Ta'ala akan bagi pahala kepada saya. Malah tuan-tuan sekalian, kalau isteri saya bercakap dengan mak dia, maknanya mak mentua saya tak akan buat bising, saya tak akan bercakap telefon dengan siapa-siapa. Kalau saya terima panggilan telefon, saya pergi lari tempat lain, bagi keselesaan penuh kepada isteri saya untuk dia bercakap sepuasnya dengan mak dia. Pasal apa? Sebab kita yakin Allah bagi pahala. Setengah suami ni tuan-tuan, dia nak tunjuk kuasa dia. Oh, tak boleh bercakap. Dia kalau boleh cakap tak boleh tu, dia rasa dia powerful. Setengah orang ni, dia suka bagi tahu kat orang tak boleh. Ni tak boleh. Dia suka lagu tu. Bila dia boleh larang orang, dia rasa dia ada power. Ini perangai setengah orang. Sedangkan bila kita bagi ruang kepada isteri kita bercakap dengan mak dia, pahala dapat tuan-tuan. Pahala tu dapat. Dan pahala dengan mak ni bukan pahala kecil, pahala yang sangat besar. Maka dalam kes dia ni saya kata, sebab saya tak kenal suami dia macam mana, saya pun tak tahu nak bagi pendapat yang tepat. Cuma saya kata kena balance kan? Kena balance. Walaupun arahan suami tu arahan yang boleh membawa kepada maksiat, sebab tidak menghormati ibu kita, tapi kalau kita langgar perintah dia ada satu implikasi yang dahsyat, iaitu keretakan rumah tangga. Dan keretakan rumah tangga ni kita dah tahu kerja setan yang paling besar ialah menyebabkan perceraian, perbalahan suami isteri, memisahkan suami isteri antara agenda besar syaitan. Maka hak tu pun kita tak mau. Maka kita kena balance kan, kena cari masa. Jangan duduk depan dia, nampak sangat kita nak lawan dia, kita pergi telefon mak kita. Jangan. Bila nak telefon mak kita, carilah masa yang bukan dalam pengetahuan dia, bukan depan mata dia. So dia, suami pun tidak akan rasa marah kepada kita. Pada masa yang sama, tugas kita sebagai anak untuk bercakap dengan ibu kita yang tua, yang kesunyian itu juga mudah-mudahan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan tu tuan-tuan, Allah Taala bagi pahala. Kesusahan tu, suami kita pun kita nak kena jaga, hak tu pun Allah Taala bagi pahala kepada kita, insya-Allah. Hak mak kita ni pun kita duk jaga mak kita, teman dia bersembang waktu dia sunyi pun Allah Taala bagi pahala, insya-Allah. Banyak pahala tu. Hidup kita ni tuan-tuan, kita nak kumpul pahala je atas dunia ni kan. Kita nak selesai masalah rumah tangga, tak ada. Dia tak berlaku. Setiap orang akan mengalami kesusahan itu. Baik. Dan di antara khidmat bakti yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Macam mana Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, walaupun ayah dia kafir, tapi dia sangat berlembut dengan ayah dia. Dia sangat berlembut. Allah Ta'ala cerita, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi. إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Ingatlah ketika mana Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, ya abati, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, yang tidak melihat, dan tidak dapat tolong engkau sedikit pun? Ya abati inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sungguh
telah sampai kepadaku sebahagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku, nescaya aku akan tunjuk kepadamu jalan yang lurus. Quran, tuan-tuan, dia guna very classic punya istilah, sangat klasik, iaitu abati. Dalam kuliah kita sebelum ni saya rasa saya pernah hurai kepada tuan-tuan pasal apa Quran dia cerita Nabi Ibrahim guna perkataan abati. Tak apalah, saya ulang sikit secara ringkas. Kita biasa dengar ustaz-ustaz kita ataupun yang jenis mengaji agama ni, kalau anak dia panggil ayah dia walid, walid, abi, itu istilah biasa yang kita biasa dengar, abi, walid. Kalau bunyi Arab sikit lah, nak bunyi orang putih, daddy kan, dada, macam-macam lah istilah kan, dad. Kalau British, dad, dia panggil dad kan. Tengoklah istilah. Kalau mak, mam, mami, mama kan. Tapi Quran dia guna istilah abati, very classic dan sangat lembut. Abati itu dia sangat lembut. Dia sangat lembut. Walaupun ayah dia kafir, tapi Ibrahim menggunakan istilah yang sangat lembut dalam memanggil ayah dia. Kita, tuan-tuan, intonasi suara pun dah tak sedap dah bila bercakap dengan ayah, dengan mak. Bila kita tak setuju dengan pendapat ayah kita, pendapat mak kita keluar perkataan tu dah tak sedap dengar dah. Intonasi tu dah tak sedap dengar. Tapi Nabi Ibrahim, walaupun ayah dia kafir, anak-anak zaman sekarang ni ayah dia bukan kafir pun, tapi dia bercakap tu kurang hajab, biadab. Anak-anak zaman sekarang, ayah bukan kafir, ayah dia lembai datang masjid tu, surau apa semua untuk bagi nazar, dia tak boleh terima. Jadi anak-anak sekarang, sementelah lagi anak yang terlibat dengan dadah. Ada beberapa kes saya duk buat, dia nak pukul ayah dia tu pasal ayah dia tak mau bagi duit. Dia nak duit pasal apa tu, nak belilah apa benda saya tak tahulah, dia nak beli apa, dadah ni kan, dia nak beli. Tak ada duit, minta dengan ayah dia. Ayah dia tahu dah kalau bagi duit dia pergi beli binatang tu, maka dia tak bagi. Dia nak pukul ayah dia. Ni benda yang merosak kan. Saya bercakap dengan kawan-kawan yang terlibat dengan ganja ni, zaman sekolah dulu. Siapa yang terlibat dengan ganja ada dua kategori. Satu kategori terlibat dengan ganja, dia stop setakat tu, habis ganja je, dia stop. Satu kategori lagi, dia terlibat dengan ganja, dia try ni ais apa ni, sintetik apa semua ni, pil kuda apa semua ni, dia try semua tu. Hak tu rosak. Hak tu yang bunuh ayah, bunuh mak apa semua tu. Agama mengajar kepada kita supaya kita ni cakap elok dengan mak, dengan ayah kita, tuan-tuan. Banyaklah contoh-contoh lain, Nabi Ibrahim kan, Nabi Ismail dan sebagainya, yang menunjukkan bahawa itu adalah identiti para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Kemudian yang kelima, bila orang buat salah dengan kita, kita maafkan kesalahan orang lain, itu menambah kemuliaan kita. Itu akan menambah kemuliaan kita. Dalam hadis Imam Muslim, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Memaafkan, menjadikan hamba itu semakin mulia di sisi Allah. Apatah lagi yang buat salah tu anak kita, ataupun ayah kita, ataupun mak kita. Takkan kita nak buang ayah kita, nak buang mak kita. Saya ada satu orang kawan saya ni mengaji agama, abang dia pun mengaji agama juga, tapi clash. Abang dia ni clash dengan mak dia. Pasal apa? Pasal masalah isteri dia. Mak dia kata,
abang dia telah mengutamakan isteri dia lebih daripada mak, maka mak ni dia punya kecil hati tu tuan-tuan, sampai dia kata anak dia hak sulung tu bukan anak dia. Dia kecil hati. Tuan-tuan nak tahu apa cerita? Saya jumpa dengan si abang ni. Saya terlupa. Saya bukan kata saya sengaja nak provoke cerita dia supaya keluar balik je. Tak. Saya terlupa. Yang mak dia, adik-beradik dia tak mengaku abang tu sebagai adik-beradik dia, mak pun tak mengaku tu anak dia. Saya terlupa. Saya serempak dengan dia dalam satu program, sembang apa semua. Dia ni dah profesor dah. Dah profesor. Tanya-tanya dia, saya pergi cerita pasal kawan saya ni, hak adik dia. Dia tak mengaku adik. Tak mengaku. Sampai ke sudah. Dia punya pecah keluarga tu sampai saling tak mengaku antara satu sama lain. Hak si abang ni pun tak mengaku adik ni sebagai adik dia. Dia tak mengaku tu mak dia. Hak mak dia pun tak mengaku hak tu sebagai anak dia. Oh, dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Kenapa saya kata dahsyat? Nombor satu dahsyat sebab anak tak mengaku mak tu sebagai mak dia. Dan mak tu tak mengaku anak tu sebagai anak dia. Punca perselisihan faham. Bergaduh pasal masalah mengutamakan isteri lebih pada mak. Tu satu. Yang kedua, hak bergaduh ni bukan engineer, bukan doktor, bukan orang yang aliran sains, tapi ni orang aliran agama, orang mengaji agama, dah jadi pangkat tinggi di institusi pengajian tinggi, tapi terlibat dengan ujian yang dahsyat yang macam ni. Kita harap benda ni tak berlakulah kepada kita, kan, sampai tahap anak tak mengaku mak, mak pun tak mengaku anak tu anak dia apa semua. Itu sangat dahsyat. Kita kena jadi orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Lebih-lebih lagi dia tu mak kita, dia tu ayah kita, kan, lebih-lebih lagi dia tu anak kita, darah daging kita. Kita jangan ikut sangat marah kita. Sebab apa? Sebab bila kita maafkan, maqam kita ni tuan-tuan, darjat kita ni Allah Ta'ala angkat. Darjat kita di sisi Allah, Allah Ta'ala angkat. Bukankah itu yang kita mahu selama ni? Allah Ta'ala muliakan kita. Itu yang kita mahu. Maka macam mana cara kita nak dapatkan kemuliaan di sisi Allah? Bukan sekadar kita datang masjid. Ya, datang masjid tu satu cara. Memperbanyakkan semayang tu satu cara. Memperbanyakkan zikir tu satu cara. Tapi satu cara lain yang ulama sebut, yang Nabi sebut dalam Sahih Muslim, cara untuk kita angkat kedudukan kita di sisi Allah ialah kita maafkan kesalahan orang. Tak apalah, hak lepas tu lepas, let bygone be bygone. Hak lepas tu sudah lepas. Saya ada 2-3 kes yang saya tengok kawan-kawan saya sendiri tuan-tuan bergaduh, anak dengan mak, anak dengan ayah dan sebagainya. Hak Syarifah, hak Said tak boleh kahwin kalau bukan Said, kalau bukan Syarifah. Nak kata apa? Tapi Allah Ta'ala lembutkan hati. Mak dengan ayah ni walaupun nak marah dekat anak sebab engkar kepada kehendak mak dengan ayah, tapi bila tengok mata cucu tu, dia jadi lembut. Tengok mata cucu, dukunglah cucu ni, bawa tunjuk dekat mak dia, kat ayah dia, jadi lembut tuan-tuan. Tu orang yang hati dia lembut, dia boleh maafkan kesalahan ayah, kesalahan anak dia, walaupun permintaan mak dengan ayah tu melampau sangat. Tak boleh kahwin kalau bukan Said dengan Syarifah. Tak kena tuan-tuan, kan? Tak betul. Tapi tak apalah, itulah benda yang berlaku di kalangan manusia hari ini. Kemudian tuan-tuan sekalian, selain daripada itu, para ulama mengajar kepada kita bahawa bila kita duk fikir sentiasa pasal nak balas dendam ni, nak balas dendam ni, nak tunggu masa bila nak balas dendam, sebenarnya itu mensia-siakan waktu kita. Kita tak dapat manfaat pun bila kita balas dendam.
Jangan ada niat untuk balas dendam. Kalau teruk sangat, kita serahlah urusan tu dengan Allah. Saya teringat cerita kawan saya, tuan-tuan. Ni cerita zaman sekolah dulu. Senior bully ragging junior. Sekolah asrama lagu tu lah biasa. Senior duk bully, duk ragging, duk dera ni budak-budak junior. Kita kena ingat benda ni, tuan-tuan. Hidup ni diibaratkan seperti roda. Ada masa kita di atas, ada masa kita di bawah. Dan benda tu berlaku. Ringkas cerita, bila dah masing-masing keluar daripada sekolah, masuk universiti, jadi engineer apa semua, join GLC. Masuk GLC, pendek ceritanya, hak junior ni naik cepat jadi bos kepada hak senior ni. Nak kata apa? Tuan-tuan? Senior ni resign bila junior dia jadi bos. Dia tak boleh nak mengadap. Sebab dia pun ingat zaman dia duk dera budak tu. Dia ingat, bukan kata dia tak ingat. Zaman budak tu umur 13, 14, dia suruh basuh kasut lah, dia suruh buat macam-macam budak tu, dia dera budak tu. Mentang-mentang dia umur 17, dia senior di sekolah. Akhirnya apa jadi? Bila roda tu berputar, kawan hak kita dera tu duduk kat atas, kita duduk kat bawah, apa jadi? Itu baru cerita atas dunia. Belum cerita hari akhirat. Hari akhirat yang Allah Ta'ala bagi peluang kisos. Cerita atas dunia pun kita dah tak sanggup berboskan kepada junior kita yang kita ragging dia masa zaman asrama dulu. Akhirnya kita terpaksa resign daripada company. Itu contoh. Sebab tu hidup kita ni, tuan-tuan, pada mana-mana kesempatan, jangan sekali-kali kita buat zalim, buat naya kepada orang. Sentiasalah rahmah, kan? Sentiasa ada belas kasihan, kasih sayang sesama manusia, kan? Jadi itu antara perkara yang disyorkan kepada kita. Baik, saya ringkaskan, tuan-tuan, dah pukul 9, saya ringkaskan. Kemudiannya dalam surah Al-Anfal ayat 46, Allah Ta'ala kata, wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Kita nak bersama siapa? Tuan-tuan? Kita ni kalau boleh ambil gambar, nak bersama dengan VIP. Kalau makan, nak satu meja dengan VIP. Pasal apa? Lauk dia lebih dan sebagainya. Tapi kalau saya duduk dengan VIP ni rugi, nak makan nak makan banyak tu dia payah sikit. Tapi itulah, ada ketikanya duduk meja VIP ni untung, sebab udang dia lagi besar, kan, ketam dia lagi besar, benda lauk hak orang ramai tak ada, VIP tu ada. Yang tu yang duduk jadi kadang-kadang orang nak duduk dengan VIP tu. Kalau jumpa dengan VIP, cuba tuan-tuan tengok, pakat selfie ni, ambil gambar, nak tunjuk dia dengan VIP, dengan Perdana Menteri, dengan agung. Ayat ni kata, tuan-tuan, apa? Innallaha ma'as sabirin. Hak ni Tuhan kepada segala VIP. Tuhan kepada segala VVIP. Kalau kita atas dunia, kita suka bersama VIP, suka dengan selebritis, kan, suka dengan public figure, cuba bayang, Allah Ta'ala sendiri kata dia bersama-sama dengan orang yang sabar. Itu kelebihan bila kita sabar, tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian wa'lam anna nasra ma'as sabr, dalam hadis Ibnu Abbas yang disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud, Nabi kata, wa'lam, ketahuilah, anna nasra, sesungguhnya bahawa sungguh pertolongan Allah Ta'ala itu bersama dengan kesabaran. Kita nak Allah Ta'ala tolong kita, kita kena sabar, banyakkan sabar, kan? Maka Allah Ta'ala akan tolong kita. Baik, kemudian selain daripada itu, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala
menceritakan bahawa kalau nak balaslah dengan balasan yang sama. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Jadi itulah sedikit tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan ada sedikit manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat tuan-tuan sekalian, apa yang ditakdirkan berlaku kepada kita ini semua itu dengan izin dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengharapkan dengan kesabaran kita itulah kita akan mendapat sebaik-baik pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.